Assalamualaikum, bertemu lagi kita ya. Kali ini saya akan membawa anda ke Mina, iaitu ke Kompleks Jemrah, di mana setiap tahun di sinilah jemaah haji seluruhnya akan berkumpul untuk melakukan ritual melontar di Jumrah. Tetapi bukanlah kali ini saya nak menceritakan tentang kenapa dan sejarah bagaimana jemaah haji ini perlu untuk melakukan proses melontar di Jumrah ini, tetapi saya nak membawa anda untuk mengenali sejarah pembinaan kompleks melontar Jumrah ini yang setinggi 5 tingkat, beserta sejarah pembinaan Jejambat Mina ini. Saya mohon kepada yang belum pernah subscribe saya, silalah subscribe saya untuk mendapatkan kisah-kisah yang lebih lagi di masa yang akan datang. Terima kasih ya. Kita sambung ya. Inilah rupa batu Jumrah kita pada awal tahun 1900 dulu ya. Keadaan tempat melontar ini berubah semasa demi semasa selari dengan pertambahan jumlah jemaah haji yang datang ke Mina setiap tahun. Akibat pertambahan ini, maka kawasan penempatan di Mina juga menjadi semakin luas dan menjadikan jarak antara penempatan dan kawasan melontar agak jauh. Kerana kesesakan yang pesat ini, maka terjadi beberapa siri rempuhan dan kematian sepanjang perjalanan menuju ke Jumrah. Berikut adalah beberapa siri kematian yang pernah dicatatkan. Jom semak. Pada tahun 1990, rempuhan di Jalan Terowong mengakibatkan seramai 1,426 orang terbunuh. Pada 23 Mei 1994, 270 jemaah haji kehilangan nyawa. Pada 9 April 1998, melibatkan 118 terbunuh dan 180 cedera. Manakala pada 5 Mac 2001, 35 orang dipijak mati. Pada 11 Februari 2003, 14 orang jemaah haji mati. Manakala pada 1 Februari 2004, 252 orang terbunuh dan 244 cedera. Dan 12 Januari 2006, seramai 346 orang mati dan 289 orang cedera, sehingga dilaporkan oleh kebanyakan surat khabar seluruh dunia. Dan oleh kerana itulah Raja Fahd Abdul Aziz telah memutuskan untuk membuat pembinaan kompleks beserta jambatan-jambatan dari pelbagai arah untuk mengelakkan kesesakan dan rempuhan. Maka pada tahun bermula 2006, bermulalah pembinaan kompleks 5 tingkat dengan jambatan yang memisahkan kebanyakan jemaah dari pelbagai negara. Misalnya pada tingkat yang paling bawah adalah jemaah-jemaah dari kawasan sekitar Mina itu sendiri, manakala untuk jemaah haji daripada Malaysia, Indonesia yang berkemah di Muasin akan memasuki kawasan di tingkat 3 dan melalui 3 kali terowong yang agak panjang. Jumlah perjalanan kami dari Muasin ke Kompleks Mina ialah sejauh 3.5 km pergi dan 3.5 km balik, di mana kedua-dua jalan pergi dan balik ini tidak bertembung, iaitu hanya jalan sahala. Jadi dengan terwujudnya kompleks dan jalan yang sahala ini, tentunya tidak ada lagi rempuhan yang berlaku. Tapi walau bagaimanapun, dalam tahun 2015, satu rempuhan terbesar dalam sejarah yang telah mengorbankan lebih daripada 2,400 nyawa dan dilaporkan oleh kebanyakan akhbar dari seluruh dunia. Namun begitu, kebanyakan yang terkorban adalah daripada Nigeria, Mali dan negara-negara Arab lah, yang bermakna yang berlaku itu bukanlah dari kawasan Muasin. Jadi inilah berita-beritanya ya. Jadi inilah gambar di mana kami telah pun menghampiri kompleks. Ini berlaku pada tahun 2019, iaitu pada Haji 1940 yang saya berpeluang untuk bersama dengan jemaah-jemaah yang lain. Ni dah masuk ke dalam kawasan kompleks ya. Di situ adalah batu Jumrah, dan ini ialah perjalanan jika kita keluar melalui Jumrah ke arah Mekah. Dengan kebenaran tabung haji ya, kami dibenarkan untuk pulang sebentar ke Mekah
untuk mandi, bersuci dan sebagainya, kerana mengelakkan kesesakan di bilik air yang ada di Mina yang agak terhad, dan memberi peluang kepada yang lebih memerlukan, iaitu yang tua, yang sakit dan sebagainya, dengan syarat kami melontar di sebelah pagi dan pulang semula ke Mina dalam waktu asar, hanya pulang sebentar saja dan kami patuh. Dan ini ialah situasi di mana pada hari terakhir, iaitu pada hari ketiga Tashrik, iaitu 13 Zulhijjah, kami diarahkan untuk pergi ke tempat melontar sebelum subuh. Dan saya berpeluang mengambil gambar ini sewaktu menunggu waktu subuh ni. Kami berhenti di sini dan polis-polis Arab ni agak marah kerana kami tidak bergerak, sedangkan waktu melontar ialah selepas menunaikan fardu subuh. Jadi setiap kali dihalau kami akan bergerak sedikit demi sedikit sebelum sampai ke jumrah yang pertama. Jadi kami berlonggok dan sebaik saja masuk waktu subuh, kami bersolat subuh di sini dan teruslah melontar. Ini kejadian pada tahun 2019 juga, tahun yang saya berada di sana, iaitu berlaku banjir. Dan selepas melontar pada subuh tersebut, kami telah dibawa pulang ke Mekah dan sengaja driver bas ni melalui kawasan kompleks untuk melihat kompleks ni dari sebelah bawah, memberi peluang kepada semua jemaah yang mana kami melontar di tingkat 3. Jadi kami dapatlah melihat rupa sebenar kompleks ni dari luar. Jadi itulah saja perkongsian saya, perkongsian tentang kompleks dan kes-kes rempuhan yang pernah berlaku. Kerana saya rasa untuk bercerita tentang sejarah mengapa umat Islam perlu melontar di jumrah itu adalah tidak perlu lagi, kerana hampir semua umat Islam tahu mengapa kita perlu melontar ketiga-tiga jumrah pada 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah berdasarkan kisah yang berlaku kepada Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail. Jadi sampai di sini saja perkongsian saya. Saya doakan untuk semua yang menonton agar kita semua akan berpeluang untuk ke sana lagi. Jadi sampai di sinilah ya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum.